Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita tengah hari, seramai 90 anak-anak yatim dari Rumah Kanak-Kanak Toh Puan Hajah Norkiah dan Rumah Kanak-Kanak Datuk Ajibah Habol Sri Aman menerima sumbangan duit raya daripada Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Geragat Kurti Taib. Majlis diadakan pada Jumaat di Hotel Grand Mekarita. Kuching itu dimulakan dengan majlis berbuka puasa diiringi dengan solat maghrib berjemaah sebelum penyerahan sumbangan kepada anak-anak yatim. Turut mengiringi Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam penyampaian sumbangan adalah Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein, Kakitangan SEDC serta para tetamu jemputan yang lain. Berita seterusnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah merasmikan Masjid Darul Khairat Bakam di Miri pada Jumaat. Beliau hadir di masjid itu pada jam 8 malam sambil diiringi dif kehormat disusuli dengan menunaikan solat fardu isyak, diikuti solat sunat tarawih dan witir secara berjemaah. Selesai solat, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyempurnakan simbolik perasmian Masjid Darul Khairat Bakam Miri dengan menandatangani plak di skrin digital. Dengan ini saya dengan sukacitanya meresmikan masjid ini dan menamakannya Masjid Darul Khairat Bakam Miri Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premier Sarawak berkata demikian semasa mengisytiharkan perasmian. Hadir sama semasa perasmian ialah Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah 1 Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti 1 Datuk Rosi Yunus, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti 2 Razi Sitam, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Dr. Anwar Rapai, Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni, Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Transformasi Sosio-Ekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Masjid yang terletak di kawasan pesisir Pantai Miri itu mempunyai nilai sentimental dan sangat dekat di hati Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari sejak beliau merasmikan pembukaannya pada tahun 1994 ketika beliau menjawat jawatan sebagai Menteri Muda Perumahan Sarawak. Menelan kos sebanyak 6.74 juta ringgit dengan keluasan tapak seluas 3.4 hektar. Masjid itu juga berperanan sebagai pusat ibadat dan keagamaan utama masyarakat Islam di kawasan Bakam. Ia sentiasa dinaik taraf dari semasa ke semasa sehingga boleh menampung seramai 1,150 orang jemaah dalam satu-satu masa. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyampaikan sumbangan untuk masjid dan surau di kawasan Lambeh bernilai RM250,000 kepada Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan 2 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Lambeh Dr. Ripin Lamat. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari meluangkan masa berbuka puasa di pusat Falak Miri dan menunaikan solat maghrib berjemaah di situ. Turut sama dalam majlis tersebut adalah Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Residen Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof, Pengerusi Lembaga Amanah Melayu Bakam Julaini Mokhtar, Pengurus Besar Tabung Baitumal Sarawak Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili, Pengarah Jabatan Mufti Negeri Sarawak Muaz Waud serta Pengarah Jabatan Agama Islam Jais Ustaz Khalidi Ibrahim juga turut sama menemani beliau. Pusat Falak Miri merupakan lokasi untuk mencerap atau melihat anak bulan. Ia berfungsi sepenuhnya sebagai pusat cerapan dan takwin, pusat penyelidikan dan perkembangan ilmu falak serta salah satu sumber pusat pelancongan astro di Sarawak. Selanjutnya, penyelarasan dan kerjasama antara semua agensi di bawah Jawatankuasa Penyelarasan Pembangunan Usahawan Sarawak SEDCC dapat memberi manfaat kepada lebih ramai usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata agensi berkenaan dibahagikan kepada 5 kluster teknikal iaitu kapasiti bangunan, promosi dan pemasaran, bantuan kewangan, penyelidikan, pembangunan dan inovasi dan infrastruktur perniagaan dan industri. Jelasnya jawatankuasa ini bertujuan untuk menyelaras dan mengurangkan pertindihan dari segi pelaksanaan program, perancangan dan perkara berkaitan. Tujuannya seperti yang saya katakan tadi ialah untuk menyelaras ya, supaya tidak akan berlaku ataupun jika ia berlaku mengurangkan duplication dan kita
akan dapat mengenal pasti siapakah sasaran-sasaran kita. Dan dari segi program misalnya, kalau ianya banyak tertumpu pada satu-satu tempat saja, sedangkan tempat lain tak ada. Jadi itu saya rasa tidak wajar. Jadi kita perlu perseimbangkan. Dan begitu juga dari segi bantuan-bantuan. Ada yang menunggu lama, sedangkan yang lain sudah mendapat 4-5 kali bantuan. Jadi ini seharusnya tidak berlaku. Jadi jawatan kuasa ini dia bertujuan untuk menyelaraskan semua itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengetuai mesyuarat Jawatankuasa Induk Penyelarasan Pembangunan Usahawan dan PKS di Kuching pada Jumaat. Datuk Amar Awang Tengah menambah menerusi SEDCC juga akan dapat menghasilkan data yang komprehensif untuk pembangunan usahawan di Sarawak bagi penggumbalan dasar, program dan pemantauan. Beliau juga berharap dengan langkah penyelarasan itu akan membawa kebaikan kepada usahawan tempatan sekaligus merealisasikan hala tuju Sarawak sebagai negeri maju menjelang tahun 2030. Ke perkembangan berikut, rakyat di negeri ini yang berusia 60 tahun dan ke atas yang mempunyai komorbiditi berisiko tinggi dinasihatkan untuk mendapatkan dos penggalak kedua vaksinasi COVID-19. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien berkata, dos penggalak kedua vaksinasi COVID-19 penting bagi meningkatkan imunisasi badan terhadap jangkitan wabak berkenaan. Menurutnya, vaksinasi kedua juga bagi memastikan tahap pelindungan optimum kepada warga emas dan individu berisiko tinggi yang merupakan kumpulan paling berisiko. Beliau berkata demikian semasa majlis berbuka puasa bersama warga pasukan gerakan ARM PGA di pekarangan Masjid Khalid Ibnu Walid, Ibu Pejabat Brigade Sarawak PGA di Kuching pada Jumaat. Hadir sama Komander Brigade Sarawak PGA SAC Dr. Che Ghazali Che Awang serta warga PGA yang lain. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim merakamkan penghargaan kepada warga PGA yang menjadi antara pasukan barisan hadapan yang berkhidmat dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19. Sementara itu, beliau juga telah menyumbangkan geran sebanyak RM10,000 kepada Masjid Khalid Ibnu Walid dan bantuan kepada 5 ibu tunggal. Berikutnya, mengenai Kerajaan Sarawak telah memberikan sumbangan berjumlah RM3,954,500 kepada Persatuan Disleksia Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, peruntukan tersebut adalah bagi membantu persatuan berkenaan membina pusat pembelajaran dan sumber Persatuan Disleksia Sarawak yang baru. Tetapi untuk mendapat peruntukan yang sebegitu besar untuk membina kemudahan ni, yang boleh memberi manfaat kepada ibu bapa dan anak-anak yang disleksia ini memerlukan peruntukan yang besar. Jadi dengan itu mereka telah memajukan surat kepada Premier untuk mohon bantuan bagi membolehkan impian mereka untuk mendapat satu premis bangunan di mana kerja-kerja intervensi untuk bukan saja dyslexic children or adult even, tetapi juga untuk masalah pembelajaran yang lain, membaca yang berkaitan dengan membaca, menulis dan mengira ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan replika cek kepada persatuan berkenaan di bangunan Baitul Makmur 2, Kuching pada Jumaat. Datuk Seri Fatimah menambah, bangunan itu nanti akan dilengkapkan dengan kemudahan dan fasiliti yang lengkap serta mampu menempatkan seramai 60 orang pelajar disleksia dalam satu-satu masa. Sementara itu, bekas Presiden Persatuan Disleksia Sarawak, Dr. Ong Pue Hun memberitahu, bangunan yang dijangka siap pada tahun 2024 itu nanti akan dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan. So we will have more classrooms. Right now, our center, we have only 2 classrooms. So this new building will see 10 classrooms and proper facilities for children. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah memberitahu Sukan Olimpik khas Sarawak akan berlangsung pada 1 hingga 3 Julai 2022 di Stadium Azman Hashim Sibu. Dan pengarah telah memberi assurance kepada Special Olympics Committee bahawa
kerjasama akan diberikan ya dari segi penglibatan anak-anak kita di sekolah dan juga di kelas khas ini. Dan asalkan kita pastikan dari aspek keselamatan diberi perhatian. Beralih ke perkembangan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan sebanyak 142 kes baru dikesan pada Jumaat, menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 304,574. Dalam kenyataannya, JPBN Sarawak memberitahu kes tersebut terdiri daripada 49 kes bagi kategori 1, 91 kes kategori 2 dan 2 kes kategori 5. Kes-kes tersebut dikesan di 21 daerah seperti yang tertera. Selain itu, satu kes kematian turut dilaporkan pada 21 April 2022 melibatkan wanita berusia 90 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit komorbid di Kuching. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.